Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sama-sama kita dapat bertemu semula pada pagi ini. Yang dihormati sahabat-sahabat kita daripada Masjid Kota Damansara yang bertukar lumus untuk menjayakan kuliah kita pada pagi ini dan juga kuliah-kuliah lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan ganjaran yang besar kepada sahabat-sahabat yang bersusah payah untuk meneruskan program-program ilmu walaupun dalam keadaan PKPB, tuan rakan-rakan sekalian. Sebagaimana biasa, kita akan menyambung kuliah kita daripada kitab atau menggunakan kitab Tasawuf Moden karangan Buya Hamka atau Profesor Hamka. Dan pada kali ini kita akan menyambung daripada muka surat 206 204. Tajuknya Hish Peringatan Mati. Tajuk besarnya ialah kesihatan jiwa dan badan. Jadi saya ulang balik muka surat 204. Tajuk Hish Peringatan Mati daripada tajuk besarnya kesihatan jiwa dan juga badan. Kita mulakan, iaitu tajuk kita Hish Peringatan Mati. Di dalam mengingati mati, manusia ingat dua perkara, iaitu perkara sebelum mati dan perkara sesudah mati. Itu dua perkara yang menjadi topik perbincangan kita pada pagi ini, insya-Allah, iaitu apa perkara yang sebelum mati dan perkara selepas mati. Meskipun mati penuh dengan rahsia, tetapi hendaklah orang selalu ingat bahawa mati pasti datang. Jadi kata pengarang kita, Buya Hamka, tuan-tuan, mati ini penuh dengan rahsia. Berbagai-bagai cara kematian yang kita lihat di hadapan kita, ataupun ada juga yang kita tidak lihat tapi kita dengar cerita-cerita orang tentang kematian. Ada orang mati baik, ada orang mati tak baik. Tapi ukuran yang kita selalu dengar, yang dibicarakan oleh orang, ialah kalau mati terjelir lidah misalnya, maka orang tu teruklah. Kalau mati terbelalak biji mata, maka orang tu kira mayatnya tak baguslah, atau rohnya tak baguslah. Padahal sebenarnya itu merupakan rahsia kematian yang banyak berlaku, yang kita dengar atau kita lihat. Tetapi kata Buya Hamka, macam mana pun berlaku, bagaimana pun berlaku, apa pun berlaku, kita kena ingat bahawa pasti datang. Perjalanan mati itu kepada kita, pasti kita akan bertemu dengan kematian. Jadi saya pernah dengar, dan selalu juga saya ulang dalam kuliah-kuliah kita, dengar ceramah daripada almarhum Datuk Harudin. Kata Datuk Harudin, semua perkara tidak pasti, mati saja yang pasti. Gaji kita bulan-bulan pun tak pasti. Walaupun setiap bulan masuk 28 hari bulan, masuk gaji kita, itu pun tidak pasti. Kadang-kadang dibuatnya 30 hari bulan masuk. Begitulah keadaan yang berlaku kepada kita. Sesuatu yang berlaku di sekitar kita ini, atau apa juga yang berlaku di sekitar kita ini, ada yang pasti, ada yang tidak pasti. Yang pasti itu ialah mati. Kenapa? Kerana contoh mati itu sentiasa kita dengar, sentiasa kita lihat. Semalam kalau tak silap saya, ada seorang guru kita, guru yang belajar, sahabat-sahabat kita yang belajar di Jordan,
meninggal seorang gurunya, tapi saya tak belajar dengan guru ini, tapi biasa juga melihat akan beliau meninggal di Jordan disebabkan COVID-19. Allah yarhamuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak jasanya kepada kita semua kerana dia guru agama ataupun profesor di Universiti Urduniyah ataupun Universiti Jordan. Mati datang bertalu-talu kepada siapa saja, dan mati ini tidak mengenali siapa yang dia datang padanya. Sama ada yang datang itu orangnya pangkatnya besar, pangkat yang paling besar sekali tempat kita ni raja dah, sultan lah. Bertalu-talu mati itu datang, seorang demi seorang mati. Misalnya agung kita yang dulu, Sultan Abdul Halim. Beliau sempat memegang jawatan yang di-Pertuan Agong sebanyak 2 kali dalam hayat hidupnya. Ini jarang-jarang boleh berlaku kepada seseorang itu. Tapi panjang mana pun umurnya, beliau adalah merupakan orang yang selalu kita dengar calon mati, calon jenazah. Mati tetap datang pada dia. Rakan-rakan sekalian, kita sambung lagi. Itulah sebabnya para anbiya menjadikan ingat kepada kematian itu sebagai salah satu cabang dari pelajarannya. Para ulama yang kita dengar dia berbicara, dia berkuliah, dia berceramah, kita dengar tak pernah sunyi mulutnya daripada membincangkan kematian. Walaupun topik yang dibincangkan ataupun tajuk yang dibentangkan tak bunyi pun kematian. Tetapi tajuk bila dibentangkan, topik bila dibentangkan, maka kematian itu menjadi satu perkara yang biasa disebut. Di dalam mana-mana majlis sekalipun, mati itu sentiasa diingati. Mati itu sentiasa dipelajari. Maksud diingati dan dipelajari, ianya bukan sekadar untuk diingati, tapi juga dipelajari ataupun dicontohi. Berbagai-bagai cara gaya kematian yang boleh kita sebut. Para ilmuwan kita menyebut tentang kematian ini dengan berbagai-bagai keadaan, berbagai-bagai cerita, berbagai-bagai kisah untuk kita ini mengambil pengajaran, mengambil pelajaran supaya kematian kita nanti dapat kita uruskan dengan baik. Kematian kita tu betul lah orang yang akan uruskan, orang lain akan uruskan, tapi sebelum kita mati tu, nak menuju kepada mati, apakah kita telah menguruskan kematian kita nanti dengan cara yang paling baik? Maksudnya istiadat, persiapan kita untuk menemui kematian itu, apakah telah kita laksanakan, kita betulkan, kita sempurnakan dengan baik. Sebagaimana telah kita bincang dulu dalam kuliah yang lalu, bahawa kematian itu merupakan kesempurnaan kepada hidup kita. Seseorang yang masih hidup di atas muka bumi dianggap dia tidak sempurna, sehinggalah datangnya kematian, barulah sempurna kehidupannya. Oleh itu, rakan-rakan sekalian, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita sentiasa menyebut tentang mati dalam kuliah-kuliah mereka. Sebab itu, bila kita semua ni dengar akan kuliah, akan ceramah yang mana di dalamnya menyebut tentang kematian, maka dengan sendiri kita akan jadi teringat akan kematian. Bila kita teringat akan kematian, maka kita sudah tentu kita akan bertindak untuk mempersiapkan apa juga persiapan yang bakal kita bawa ke negeri sana, ke alam barzah mula-mula, selepas itu ke alam akhirat. Persiapan itu yang paling penting sebab kita bincang ini perkara sebelum mati. Apa yang kita buat sebelum mati. Demikian juga ahli-ahli falsafah. Sebahagian besar mengkaji masalah kematian itu panjang lebar. Setengah berkata kehidupan ini hanya palsu saja, hakikat hidup ialah kesudahan mati. Ahli falsafah. Ada yang kata yang kita tanya pakar-pakar ataupun pemikir-pemikir, filosof-filosof ataupun ahli falsafah yang ada, yang kita tahu, akhirnya mereka kata bahawa hidup ini palsu saja. Hidup ini hanya permainan. Hakikat hidup
ialah sesudah mati. Jadi hidup itu, yang kita kata hidup di atas muka bumi ini, merupakan kehidupan yang palsu, yang tidak membawa apa-apa keuntungan kepada kita bila kita meneruskan perjalanan ke negeri akhirat. Dunia yang kita lalui itu, kalau yang 70 tahun lah, kalau 80 lah. Dunia itu kalau kita tak bawa bersama masuk kubur, maka tinggallah dia sebagai dunia. Maksud saya, macam mana dikatakan kita nak bawa dunia itu ke dalam kubur, kita buat persiapan, antaranya duit yang kita ada di atas muka bumi, kita laburkan dia, kita investkan dia, orang panggil akhirat punya pelaburan. Laburkanlah duit kita itu ke bursa saham akhirat. Laburkanlah di situ, dan kalau boleh secara berkala ataupun secara harian, mingguan, bulanan, boleh. Sama ada harian, kita boleh tengok sekarang ni musim banjir, maka itulah dia persiapan kita menuju negeri akhirat. Kita keluarkan duit beribu-ribu. Kali pertama saya dengar ada sahabat kita, kali pertama keluarkan duit beribu-ribu ringgit untuk menderma dalam tabung-tabung mangsa banjir. Kali ini dia rasa nak derma. Oleh itu, rakan-rakan sekalian, perasaan ingin derma itu rupanya datang daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah buka pintu hati kita, ataupun yang kita bincang ni, sahabat kita ni, dia dibuka pintu hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersedekah. Tahun-tahun lepas ada juga banjir, tapi dia tak teringat, tak terfikir nak bersedekah. Kali ini Allah buka pintu hati dia untuk bersedekah. Ribuan ringgit juga dia bersedekah. Itulah dia cara nak bawa dunia ke negeri akhirat. Kita bawa dulu ke negeri, ke alam barzah, ataupun negeri yang tempat transit kita, bawa dulu ke situ. Caranya dengan bersedekah. Kalau fizikal harta itu nak bawa tak boleh. Kalau ada orang memiliki jongkong emas yang banyak, berkeping-keping jongkong emas yang ada, tapi dia tak berjaya untuk bawa ke alam barzah dia, ataupun seterusnya ke alam akhirat, dia tak mampu bawa. Kerana fizikal itu tidak diterima di negeri akhirat, tetapi dia kena laburkan, dia kena cairkan, seperti dia beri derma kepada pusat anak yatim. Dia beri derma kepada pusat-pusat banjir sekarang ini. Dia beri derma kepada tempat-tempat, rumah-rumah tumpangan untuk mereka-mereka yang tidak ada tempat duduk. Gelandangan kita panggil, orang ni perlukan tempat duduk, makan yang baik. Maka dicurahkan duit ke situ, maka jadilah duit itu pahala, barulah boleh dibawa masuk ke dalam alam barzah dan juga alam akhirat. Sebagaimana yang kita selalu sebut, tuan-tuan, bahawa currency kita sekarang tak dapat lagi diguna di negeri akhirat. Currency negeri akhirat ialah pahala dan juga dosa. Kita akan menggunakan dua perkara ni. Kalau kita pernah melakukan kejahatan pada orang, na'udzubillah min dzalik, maka kita akan beri pahala kita kepada orang yang kita zalimi di negeri akhirat sana. Kalau sekiranya pahala kita dah banyak beri pada orang yang kita zalimi di dunia dulu, akhirnya habislah pahala kita. Bila dah habis pahala kita, kita akan berurusan dengan dosa pula. Dosa orang yang kita zalimi akan diberikan pada kita. Orang yang kita zalimi akan memberikan kita hadiah, iaitu dosa-dosa mereka kepada kita. Dosa-dosa mereka ditransfer pada kita sebab kita menzalimi dia di negeri akhirat dulu. Jadi kita ambillah pengajaran di sini. Jangan sekali-kali kita terlupa menilai sesuatu perbuatan zalim kita. Kalau kita lah, na'udzubillah, tuan-tuan, contoh saja, kita ada perbuatan zalim dan kita gelak ketawa, kita suka dengan kelemahan manusia, tak dapat lawan balik,
hasil kezaliman kita. Jangan lupa ada negeri akhirat untuk mengadili manusia. Itulah puncanya mengapa negeri akhirat perlu Allah, mengapa negeri akhirat diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengadili sesama manusia yang dulunya di dunia zalim dia. Maka ketika itu berlakulah kita kata currency tadi, dosa dan juga pahala. Tak ada lagi dolar, tak ada lagi ringgit yang boleh menyelamatkan kita daripada keadaan di negeri akhirat. Oleh itu, kalau kita pernah dengar, hadis ini adalah gambaran satu hadis Nabi yang Nabi kita tanya para sahabat, atadru man aflasa min ummati, apakah kamu semua tahu siapakah yang muflis di kalangan umatku? Maka sahabat-sahabat Nabi tanya, sahabat-sahabat Nabi cuba menjawab, man la dirham lahu wala mata, orang yang tak ada dirham, tak ada wang ringgit dan tak ada harta benda. Nabi kata la, bukan itu dikatakan orang yang muflis. Tapi orang yang muflis itu kata Nabi, dia datang ke negeri akhirat, dia membawa banyak pahala, tapi dia juga menzalimi orang ni, mengkhianati orang ni, memfitnah orang ni, membunuh orang ni. Lalu pahalanya diberi pada orang dizalimi ataupun dosa orang dizalimi diberikan pada dia. Habis semua, lalu dilontar dia masuk ke dalam neraka. Jadi rakan-rakan sekalian, itulah suasana surah dalam bahasa Arab kita panggil gambaran betapa hebatnya negeri akhirat. Bagaimana Allah menyelesaikan urusan kezaliman manusia sesama mereka di negeri akhirat dengan dosa dan juga pahala. Di negeri akhirat, pahala nak buat susah, tak ada masa nak buat pahala. Bayang tak boleh, puasa tak boleh. Yang bolehnya ketika kita di dunia saja. Di negeri akhirat ini, tak ada masa untuk kita bersedekah lagi. Sebab negeri akhirat ini darul jaza, negeri tempat balas. Manakala dunia inilah tempat persiapan kita, darul ibtila, negeri ujian. Allah beri ujian kita di dunia untuk kita dapat persiapkan diri kita semua menjadi manusia yang cemerlang bila menghadapi negeri akhirat. Setengah berkata tadi tuan-tuan rakan-rakan sekalian, kita masih lagi pada muka surat 205, perenggan di atas sekali. Jadi banyak ahli falsafah kata dunia ini palsu. Jadi apa yang kita anggap kita orang Islam ni palsu itu sebab apa palsu? Sebab ditinggal semata-mata dunia. Namanya dunia semata-mata, tidak bernama akhirat. Jadi selalu saya sebut, dunia mesti berkualiti akhirat. Barulah akhirat dapat menggunakan ketika kita berada di alam akhirat. Barulah amalan-amalan dunia dapat kita gunakan sekiranya masa kita di dunia, amalan kita itu berkualitikan akhirat. Barulah dapat kita transfer semua amalan kita berbentuk pahala ke mana? Ke negeri akhirat. Gitu. Rasulullah SAW bersabda, banyak-banyaklah mengingati barang yang memusnahkan segala kelazatan itu. Kerana siapa yang di dalam kesempitan, kalau dia ingat mati, dia insaf bahawa dia akan disambut oleh kesempitan. Nabi kita SAW beri peringatan kepada kita, dan Nabi kita tahu, kita reti, kita akui bahawa Nabi kita telah menunaikan tanggungjawab baginda SAW dengan memberikan pengajaran, memberikan contoh teladan, memberikan tamsil-tamsil kepada kita semua, memberikan hukum hakam kepada kita untuk menjadikan kita ni manusia yang benar-benar patuh kepada perintah Allah. Jadi Nabi kita sebut pada kita bahawa perkara yang memusnahkan kelazatan. Nabi kata banyak-banyaklah ingat kepada sesuatu yang hadimal ladzat, yang memusnahkan kelazatan. Apa dia memusnahkan kelazatan? Iaitu mati. Mati itulah yang menghancurkan harapan seseorang.
Sekiranya dia memiliki harapan yang tinggi ketika di dunia, dalam proses dia menunaikan harapan itu, tiba-tiba tak dapat tunaikan harapan disebabkan datang kematian. Ada orang yang bina rumah besar-besar nak duduk, cadang begini, cadang begitu, beli tanah di lereng bukit, view-nya cantik untuk hidup di muka bumi yang sementara itu, tak sempat lagi rumah tu siap, dia dah mati dulu. Ataupun ada orang 2 hari, 3 hari baru duduk rumah baru, puas hati dia, Allah ambil nyawa dia. Sementara, semua yang ada dengan kita ini sementara, bila nama dunia, semuanya sementara. Sebab itu Nabi kita kata, banyak-banyaklah mengingati barang yang memusnahkan segala kelazatan itu, iaitu mati. Mati itulah yang memusnahkan segala kelazatan. Ahli-ahli falsafah bangsa Cina purbakala menciptakan suatu tradisi yang amat ganjil. Seorang anak yang baru dilahirkan ke dunia dibuatkan oleh ibu bapanya 2 barang yang amat perlu, iaitu buaian dan peti mati, supaya di samping kehidupan dia ingat akan kematian. Bertambah besar anak, bertambah besar peti mati dibuatkan. Setelah tua, meskipun badan sihat sampai sekarang, masih kita lihat mereka buat keranda dan kuburan yang tenteram di dekat rumahnya yang indah, supaya kuburan itu jadi peringatan baginya ke mana dia akan pergi. Mereka berkata bahawa manusia dalam hidupnya berjalan melalui sebuah jambatan. Itu orang Cina-Cina lama dulu, tuan-tuan. Cina-Cina lama dulu, bila anaknya lahir, maka dia buatnya 2 perkara, satu buaian dan satu lagi peti mati, untuk mengingatkan dia. Satu buaian, satu peti mati, supaya anak ini bila membesar dia kena ingat. Buaian itu ibarat seperti kehidupan, peti mati itu ialah kematian. Tapi orang Cina sekarang ni tak ada dah yang buat begitu, sebab kebanyakan orang Cina ni, kita belajar dengan orang Cina di negeri kita, banyak mereka ini mengejar dunia semata-mata. Kalau sekiranya orang Islam mengejar dunia juga sebagaimana orang yang bukan Islam, maka apakah beza orang Islam dengan orang bukan Islam? Cuma bezanya orang bukan Islam, dia mengejar dunia, dia tak ada target dia, sasaran dia untuk negeri akhirat. Tapi kita, walaupun mungkin ada di kalangan kita yang mengejar dunia, kita tetap yakin ada negeri akhirat. Cuma kita nak hubungkan di antara dunia kita dengan akhirat. Itu kadang-kadang ada di kalangan orang Islam yang gagal. Jadi kita orang beriman sepatutnya kita tahu tugas kita apa dan apa yang perlu kita buat sebagai seorang Muslim mukmin yang yakin dengan hari akhirat. Maka dia ingatlah bahawa bila sekali saja dia berada di dunia, maka inilah peluang untuk dia. Peluang untuk dia untuk mempersiapkan sebanyak mungkin persiapan untuk menuju negeri akhirat, bukannya semata-mata dunia. Saya terbaca cerita ini dan pernah juga dengar seorang ustaz berceramah, dan cerita ni ada diviralkan banyak kali dalam Facebook kali ini. Kisah Raja Zulkarnain. Kisah Raja Zulkarnain. Satu ketika Raja Zulkarnain membawa tentera-tenteranya melalui satu jalan yang melalui satu terowong. Bila masuk saja terowong, maka mereka berada dalam kegelapan yang melampau. Mereka pijak batu-batu. Lalu di kalangan tentera-tentera ini bercakap, dia kata, aku ni ada dengar bahawa di gua ini atau di terowong ini ada harta, ada barang kemas. Dia kata, jadi masing-masing bila dengar begitu, mereka pun masing-masing kutiplah batu-batu yang mereka pijak tanpa melihat apa benda sebenarnya, sebab gelap. Masing-masing kutip, orang ni kutip, ada yang tak kutip, ada yang kutip sekejap, lepas tu lenguh sangat sebab berat, buang di tengah jalan, berbagai-bagai keadaan.
Sampai saja di hujung, bila cahaya mula dapat masuk, maknanya mereka dah nak habis terowong itu, mereka lalu. Daripada cahaya masuk itu, mereka lihat memang sesungguhnya yang mereka kutip itu tadi adalah emas. Jongkong-jongkong emas, permata dan sebagainya. Maka di kalangan tentera-tentera Zulkarnain ini minta permohonan dengan Zulkarnain supaya dapat pusing balik. Tapi tak dapat pusing balik dah. Kerana di kalangan yang mengutip akan barang kemas atau jongkong emas ini 3 golongan. Yang pertama, yakin sungguh bahawa barang kemas itu memang ada, mereka kutip sebanyak-banyaknya, cuba bawa sebanyak-banyaknya, mereka ni golongan yang beruntung. Golongan yang kedua, ambil juga. Ambil, yakin tak yakin, ambil. Oleh kerana lenguh sangat, letih sangat nak angkat bendanya berat, dibuangnya separuh, dibuangnya 1/3, dibuangnya 2/3. Yang ni menyesal. Ada yang tak ambil kisah langsung, tak ambil langsung. Dia kata tipu je lah, gini lah, banyaklah perkaranya. Tipu je lah semua ni. Benda tengah-tengah gelap, apa bendanya. Dia kata tak ada apa. Dan bila mereka tahu memang sungguh jongkong emas, mereka menyesal. Yang kedua tadi menyesal juga, tapi ada lagi sakit baki sikit. Yang ketiga ini yang menyesal itu menyesal tak habis lah, menyesal tak sudah lah. Tak sempat nak ambil, walaupun sejongkong, seketul tak sempat nak ambil. Begitulah ibaratnya kita di dunia. Kita di dunia ini, kita kena ambil sebanyak mungkin kesempatan untuk mempersiapkan diri kita bagi menuju negeri akhirat. Bagi mereka yang yakin, mereka akan menggunakan masa mereka berada di dunia dengan berbagai-bagai ibadat yang mereka mampu buat supaya mereka nanti senang di akhirat. Ini golongan pertama. Golongan kedua ini, dia jenis kadang-kadang yakin, kadang-kadang tak berapa yakin, kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Bila sampai di negeri akhirat, mereka menyesal kerana tidak menggunakan masa-masa mereka di negeri dunia untuk mempersiapkan negeri akhirat mereka. Dan yang ketiga ini paling teruklah. Mereka meninggalkan teruk akhirat ketika di dunia, tidak buat persiapan apa-apa pun ketika di dunia. Begitulah keadaan yang ketiga, yang paling kita kata tadi, yang paling menyesal golongan ketiga. Yang kedua pun menyesal juga, tapi masih ada juga bekalannya menuju ke negeri akhirat. Oleh itu, rakan-rakan sekalian, jadilah kita sebagaimana orang yang pertama. Jadilah orang yang pertama. Mereka yang sentiasa memberikan dunia itu nilai akhiratnya. Sentiasa mereka mempersiapkan diri mereka. Apa juga mereka lakukan demi akhirat mereka. Gitu. Ada semalam dengar cerita, dengar khabar, ada seorang sahabat kita yang bertungkus lumus menolong memindahkan orang yang banjir ni, yang menghadapi banjir ni, mati ketika menyelamatkan orang. Kita gambarkan bagaimana nanti dia berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa ya tuan-tuan? Kerana kehebatan orang ni, dia mati ketika menolong manusia lain. Kalau kita yang kita tahu, kalau seseorang itu beramal, kita ada 2 jenis amalan. Amalan kita dengan Allah semata-mata, yang kedua amalan kita berkaitan dengan manusia. Maka amalan kita berkaitan dengan manusia ini sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Rakan sekalian ya. Jadi kalau kita ambil pengajaran daripada sini, bahawa menolong manusia yang lain itu sangat hebat ganjarannya. Sangat hebat ganjarannya. Dalam satu kisah, mungkin saya boleh celah dengan satu kisah. Bagaimana seorang lelaki yang warak, yang sentiasa mempersiapkan dirinya dengan amalan-amalan ibadat,
Jadi satu ketika saya cuba cari kisah ini tapi tak jumpa pula ya. Kisah ni sebab saya pun tak pernah ingat juga kisahnya. Bagaimana ceritanya, keburukan. Okey. Jadi ada ceritanya yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub. Kitab itu disebut oleh dalam kitab itu disebutkan Abu bin Hisham, tentang seorang lelaki bernama Abu bin Hisham, rajin bangun malam untuk solat tahajud. Dia merupakan ahlu tahajud. Dia ahli tahajud. Bila sebut ahli tahajud, sebab dia sentiasa bangkit solat tahajud. Jadi tuan-tuan, rakan-rakan sekalian, satu malam berlaku kepada Abu bin Hisham ini, saat hendak mengambil wuduk untuk solat tahajud, Abu bin Hisham agak terkejut dengan kedatangan satu jenis makhluk. Makhluk itu berada di tepi perigi. Dia tengok makhluk ni pelik. Makhluknya pun juga pelik, terkejut dia. Lalu dia tanya, "Wahai hamba Allah, kamu ni siapa?" Tanya Abu bin Hisham. Lalu makhluk ini menjawab, "Aku adalah malaikat utusan Allah Subhanahu Wa Taala." Jawapan itu menjadikan Abu bin Hisham jadi panik. Tapi dia dalam hati dia rasa bangga sebab dapat bertemu dengan malaikat. Dia lalu bertanya, "Apa tujuan kamu ke sini?" Kata malaikat ini, "Aku diperintahkan untuk mencari hamba pencinta Allah Subhanahu Wa Taala." Jawab malaikat. "Aku diperintahkan oleh Allah untuk mencari hamba yang mencintainya." Jadi sangat mengejutkan, Abu tadi melihat sesuatu pada malaikat itu, merupakan satu buku yang tebal. Dia tanya, "Wahai malaikat, apa yang kau bawa?" Lalu kata malaikat, buku ini tercatat di dalamnya hamba-hamba Allah yang mencintai Allah. Lalu Abu berharap, bila dengar macam tu, Abu bin Hisham ni berharap dalam hati dia supaya nama dia termasuk salah seorang daripadanya. Sebab apa? Sebab dia sentiasa bangun malam dan dia digelar dengan ahlu tahajud. Dia ada ahli tahajud. Orang sentiasa melakukan tahajud. Jadi dia cukup confident bahawa nama dia ada dalam buku tersebut. Jadi dia bertanya, apakah namanya ada di dalam senarai yang wujud dalam buku itu. Maka Abu pun minta malaikat cek. Malaikat cek, tengok selai demi selai. Kata dia, tak ada nama kau. Abu kata kepada malaikat, takkanlah tak ada nama aku. Cuba kau cari lagi. Maka malaikat cari lagi kali kedua, cari lagi kali ketiga. Cari lagi kali keempat, cari lagi. Kata malaikat, tak ada nama kau. Abu berfikir, tuan-tuan rakan-rakan sekalian, dia orang yang sentiasa bangun malam untuk tahajud. Dia kira memang nama dia ada. Tiba-tiba malaikat kata, nama kau tak ada. Masya Allah, tuan-tuan. Gambarkan bagaimana kita ni, disebabkan kita tahu kelebihan bertahajud malam, maka kita bangkit tengah-tengah tidur lena, enak tidur, bangun. Untuk apa? Untuk kita bertahajud. Justru kelebihan yang ada pada tahajud, tiba-tiba tak ada masuk dalam senarai orang-orang yang menjadi pencinta Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Abu ni kata, setiap malam aku bangun. Jadi kata Abu, apa gerangan yang menjadi penyebabnya nama aku tak ada? Apa sebab? Abu tanya.
Lalu malaikat menjawab, engkau memang bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga hal tersebut ke mana-mana dan asyik beribadat memikirkan diri sendiri. Kamu syok sendiri dengan ibadat kamu tu, kamu rasa kamu lebih pada orang lain. Itu rasa ujuk dalam hati tu. Ujuk kita rasa diri kita hebat. Dan kita pula hanya beribadat, kita hanya memikirkan kita saja. Kita hanya fikirkan hak kita saja. Kata malaikat lagi, di kanan kirimu ada orang sakit dan juga orang yang lapar. Ni kita kata macam orang yang ditimpa banjir lah. Tidak engkau jenguk dan beri makan mereka. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah Subhanahu Wa Taala dan dicintai olehnya kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang dicintai, yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat kata. Jadi tuan-tuan, rakan-rakan sekalian, sebab apa tak catat nama dia? Sebab dia langsung tak ambil kira jiran-jiran dia, entah kenyang ke, entah lapar ke. Dia tak bertanya pun teman-teman dia macam mana urusan banjir ni. Apa urusan banjir ni, contohnya perbekalan yang nak dibawa. Tak ada ke dia beli barang satu tin sardin untuk dia tambah ke kepada apa-apa juga tabung berkaitan dengan banjir untuk menolong manusia-manusia yang dalam keadaan ditimpa musibah banjir ni. Dia tak terfikir pun, dia sibuk ibadah dia. Sedangkan membantu orang itu sebesar-besar ibadah. Sehebat-hebat ibadah. Masya Allah, dan rakan-rakan sekalian, ambillah pengajaran di sini. Kalau Abu bin Hisham ini disebut oleh Imam Al-Ghazali keadaannya. Jadi kita kena bukan sekadar kita faham tentang agama, kita juga faham tentang apa yang sepatutnya kita buat. Bukan sekadar kita faham tentang agama, tapi kita reti susun. Yang pertama nak buat apa, yang kedua nak buat apa. Jangan kita tak belajar dari segi fiqh aulawiyat. Perkara yang utama yang perlu kita buat. Apa dia? Bila kita pergi ke masjid, orang hampir azan, seminit setengah lagi. Kalau nak sembahyang sunat, memang tak sempat. Kalau kita sempat pun, kita nak sembahyang sunat yang mana satu? Masa suntuk nak qomat dah. Kita nak sembahyang tahiyatul masjid ke ataupun nak sembahyang qabliyah. Maka di kalangan ulama ada juga sedikit pertengkaran. Ramai juga ulama kata sembahyang qabliyah. Sebab apa sembahyang qabliyah itu diutamakan daripada sembahyang tahiyatul masjid? Sebab tahiyatul masjid luas peluangnya. Dia boleh pergi bila-bila masa untuk pergi ke masjid, solat tahiyatul masjid. Tapi kalau solat qabliyah zuhur misalnya, bukan semua masa dapat. Ketika masuk zuhur, sebelum sembahyang zuhur, baru ada solat sunat qabliyah. Dia bermasa. Manakala yang tahiyatul masjid tidak bermasa, bila-bila masa saja boleh. Hatta lepas asar pun kita masuk ke dalam masjid, ulama membenarkan kita sembahyang sunat tahiyatul masjid. Itu kita sampai kita belajar, bukan sekadar kita belajar, tapi kita reti mana yang utama, mana yang perlu dinombor duakan, mana yang perlu dinombor tigakan. Begitu. Jadi kalau kita sentiasa bertahajud, kita tak teringat orang susah sana, ibadat belaka. Cuma ibadat itu terus kepada Allah, besar juga pahala. Tapi ibadat berkaitan dengan orang lain, lagi besar pahalanya. Pandai-pandailah kita memilih yang lebih besar pahalanya. Masa kita guna banyak untuk tahajud, tapi seminit saja kita pergi membantu orang ataupun kita berikan sedekah untuk orang yang mangsa banjir ini, maka pahalanya lebih lagi daripada tahajud yang kita buat. Tuan-tuan, rakan-rakan sekalian, kita sekarang ni dalam 7 suku 7:18. Jadi ada masih sikit masa lagi, kita andaikan masa kita sehingga 7:30 atau lebih-lebih sikit atau kurang-kurang sikit, insya-Allah. Kita sambung lagi. Tajuk kita peringatan mati. Sambung lagi, tadi kita cerita tentang tradisi orang Cina kuno dulu. Bila anaknya lahir, maka dia buatnya buayan, dia buatnya akan
peti mati, untuk mengingatkan dia tentang mati. Sebelah ke belakang yang telah dilampaui ialah hidup, dan yang akan ditempuh ialah mati. Bertambah lama berjalan, bertambah dekat kepada mati, bertambah dekat pintu mati, bertambah jauhlah hidup. Itu cantik tuan-tuan. Bila kita daripada kehidupan kita, mula-mula keluar daripada perut ibu kita, kita melangkah dalam kehidupan. Kita mula meninggalkan dunia menuju akhirat. Mau ke tak mau, memang keadaan itu mesti berlaku begitu. Kita rela ke tak rela, redha ke tak redha, hidup kita dah jadi ke belakang. Kita dah tinggalkan. Hatta anak-anak kecil, hari ini umur dia sehari, esok dah 2 hari. Hari semalam tak dapat diulang lagi. Kita ni sekarang, umur dah 55, 60 tahun dah berlalu ke belakang. Dunia telah kita tinggalkan selama 60 tahun ke belakang. Kita menuju ke negeri akhirat. Jangan lupa, pintu mati kita sedang menujunya. Mau ke tak mau, kita memang sedang menuju kematian. Terpulang pada kita untuk ambil kesempatan. Kita memang akan mati. Kesempatan apa yang telah kita ambil untuk mendatangi pintu kematian? Dia sama ada kita sekat dia ke, dia tetap datang. Kita tak sekat pun dia datang, kita sekat pun dia datang. Begitu keadaan yang pasti, mati itu akan pasti datang menemui kita. Orang Mesir zaman purbakala lain lagi caranya. Bila mereka mengadakan suatu perhelatan atau pesta besar bersukaria, sedang segenap tetamu gembira bersorak bersenda gurau, tuan rumah membawa suatu peti mati berisi mumia ke tengah-tengah majlis itu. Ketika itu, segenap tamu lelaki dan perempuan harus diam dan insaf bahawa di samping segala kesukaan itu berdiri al-maut. Tengah-tengah suka, tengah-tengah gembira, ketawa, terbahak-bahak dalam majlis keraian ke, majlis sambut hari lahir ke. Kadang-kadang bila kita dalam keadaan kegembiraan begitu, kita terlupa bahawa kegembiraan itu boleh lenyap disebabkan kedatangan kematian. Datangnya mati, yang suka-suka habis semua lenyap. Bila datang kematian, ayah mak kita bila mati, balik kampung pun tak seronok dah. Semua yang indah-indah dulu jadi tak indah dah. Habis semua yang kita rasa, kenangan-kenangan, memori-memori bersama dengan ayah mak kita dulu, habis dah semua. Sampai terkeluar daripada mulut, kalau mak ayah ada dulu kan bagus. Tapi gitulah, kalau mak ayah ada pula, banyak pula kita buat beras hati pada mak ayah. Bila mak ayah tak ada, mula kita rasa gini, rasa gitu, rasa menyesal dan sebagainya. Sebab itu hendaklah orang yang berakal sentiasa ingat akan kematian. Sebagaimana dia ingat akan kehidupan, ingat bahawa hari ini kita melihat mayat orang lain. Dan besok lusa mayat kita bersendiri dipikul orang. Hendaklah ingat bahawa kita tidak akan lama menghuni rumah bagus. Hendaklah yakin bahawa akan datang masanya naik usungan. Kita giliran kita. Macam ada orang katalah, kata rakan-rakan sekalian ya, hari ini kita duduk belakang imam. Nanti satu hari kita akan duduk depan imam. Apa ertinya? Kan sembahyang jenazah itu, jenazah duduk depan imam. Gitu. Masa kita solat berjemaah, kita duduk di belakang imam. Sebab kita bukan jadi imam. Kita jadi makmum. Tapi nanti bila kita mati, mayat kita akan disembahyangkan, orang panggil sembahyang jenazah. Duduk di depan imam. Hebatlah kita duduk depan imam. Tapi tak bergerak. Semua benda kita harap orang buat untuk kita. Nak mandi sendiri tak boleh bila kita dah mati. Sebab itu ada juru mandi yang bertauliah. Juru mandi yang sentiasa bersedia untuk mandikan jenazah seseorang.
Kita tak boleh nak mandi sendiri. Selama ini kita mandi sendiri, kita dapat bersihkan diri kita sendiri. Kali ini kita tak boleh, walaupun nak mandikan diri kita sendiri pun tak boleh, yang mandikan kita orang lain. Juru mandi ini akan mandikan kita dengan sebaik-baiknya, kerana mereka mandikan seseorang dengan amanah daripada keluarga si mati. Dia akan menjaga amanah itu, menjaga daripada terkeluar perkara-perkara aib yang dia lihat ketika memandikan jenazah. Tak boleh diceritakan pada orang. Orang yang kata juru mandi ini sangat jujur dalam melaksanakan kerjanya. Lengkap semua. Tak ada jenazah yang tak rata, nescaya semuanya disediakan, diratakan dengan sempurna. Begitu keadaan apa kita kata tadi tentang mati. Itulah yang ajaib bagi filosof bangsa Cina zaman dahulu, ataupun ahli falsafah. Filosof ni ahli falsafah lah. Iaitu mereka pakai segala warna hitam, tanda berkabung atau kelahiran. Kerana bagi mereka lahir ke dunia ini belum tentu beroleh gembira. Barangkali menempuh sengsara lantaran hayat ini sukar jalannya. Jadi orang Cina ni, budaya Cina zaman-zaman dulu. Buya Hamka dia sebut lagi pada kita, budaya orang Cina dulu, dia pakai hitam, tanda berkabung atau kelahiran. Kerana bagi mereka lahir dunia belum tentu beroleh kegembiraan. Bila kita lahir atas muka bumi, sama ada kita senang berada di atas muka bumi, sama ada kita susah berada di atas muka bumi, di luar pengetahuan kita. Semuanya ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak cerita pada kita ni jadi apa akan datang. Kita tak sangka orang yang dulu, orang yang tak ada nama, hari ini dia ada nama. Allah tentukan begitu. Masa kita lahir, kita pun tak tahu apa akan berlaku pada kita. Itu suatu perkara yang perlu kita ingat bersama. Bahawa ketentuan kita jadi apa Allah dah tahu, tapi kita tak tahu. Itu sebab ada usaha. Tetapi kalau kematian, mereka memakai pakaian putih. Kalau mati, kalau masih hidup, dia pakai hitam. Tapi kalau kematian, mereka memakai pakaian putih. Sekarang biasanya memakai pakaian putih kasar, belacu atau serupa guni. Tanda bersyukur sebab telah datang janji yang ditunggu-tunggu akan bertemu dengan arwah nenek moyang, pindah dari alam keonaran huru-hara ke dalam alam bahagia. Jadi cantik tuan-tuan. Tradisi yang dibuat oleh orang Cina. Lahir dia pakai hitam belaka sebab tak tahu benda apa akan dihadapi di dunia. Mungkin masa-masa hitam dia ketika di dunia. Bila dia dah mati, maka keluarga pakai baju yang istilahnya putih ataupun pakaian yang murah-murah yang dibuat daripada guni contohnya. Sebab mereka nak balik ke selepas mati tu dikira balik dan tak ada lagi kesusahan yang dia hadapi. Begitulah suatu simbolik yang dibuat oleh orang Cina. Tidaklah kita hairan bila kita baca riwayat kematian Bilal bin Rabah. Seketika dalam nazak beliau berkata, wa farahtah, wahai gembiranya. Lalu isterinya bertanya, wahai suamiku, mengapa di dalam sakaratul maut Tuan berkata gembira, padahal dari tadi saya berkata wa hazanah, aduh duka citanya hatiku. Digambarkan pula Buya Hamka bawa kita kepada para sahabat Nabi namanya Bilal bin Rabah. Kita pun tahu Bilal itu siapa, sampai namanya terkenal sampai sekarang. Orang panggil Bilal yang jadi tukang bang, tukang azan di masjid-masjid surau-surau. Nama dia Bilal. Bila Bilal itu hampir mati nazak dia kata wa farhatah, sukanya aku nak mati. Kata bini dia, kata isteri dia, abang ni satu hal, kita ni duduk kata wa hazanah, sedihnya suami aku nak mati. Kenapa abang kata suka nak mati? Bilal menjawab,
Tidakkah gembira hatiku bila aku ingat bahawa aku akan meninggalkan dunia yang fana, kembali ke alam baqa, menemui Rasulullah yang ku cintai. Masya-Allah. Sebab apa suka nak mati? Sebab aku nak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun macam tu juga tuan-tuan. Bila kita mati, kita akan jumpa siapa? Jumpa Allah. Kita pun banyak kali pesan dalam kuliah kita, nanti jangan terlalu takut sangat dengan mati. Takut sikit-sikit cukuplah. Sebab apa nanti Allah tanya. Kerana kita ni terlalu takut sangat mati, nampak sangat takut kita mati, takut sangat-sangat, Allah nanti tanya, kamu tak nak jumpa aku ke? Kerana mati saja yang dapat menjamin pertemuan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan takut dengan mati, takut pun tak apa, jangan banyak sangat. Biasa manusia adat mereka ni takut dengan mati. Yang penting persiapan itu sangat penting. Itu Bilal, itu gambaran cintanya Bilal radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun pernah dengar bagaimana Bilal bin Rabah satu ketika Bilal bermimpi didatangi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda, kamu tak rindukan aku ke wahai Bilal? Lama jauh kau tinggalkan aku. Sebab Bilal ni berada di negeri Syam. Selepas baginda wafat, dia bawa diri ke Syam. Jadi satu malam Nabi datang dalam mimpinya. Kata Nabi SAW, jauh kamu pergi wahai Bilal, kamu tak ingatkan aku ke? Maka ini menyebabkan Bilal jadi serba salah. Lalu Bilal oleh kerana atau justru cintanya kepada Nabi SAW sebabkan dia besoknya terus datang ke Madinah Al-Munawwarah menyembamkan mukanya di pusara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru rindunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak tahulah status atau level cinta Bilal ni, kita tak tahu macam mana, tapi kita rasa sangat hebat level cinta ataupun kasih Bilal kepada Nabi, hebat. Yang mana kita juga mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah cinta kita kepada Nabi boleh sehebat Bilal? Dari satu segi kita nak jadikan diri kita selevel Bilal itu susah. Tapi kita nak kata pada kita ni, apakah kita ini cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak? Usahakan supaya kita dapat berselawat banyak-banyak, tuan-tuan rakan-rakan sekalian, sebagai gaya atau cara untuk menunjukkan cinta kita kepada Nabi. Ikut saja perkataan yang Nabi kita telah katakan, arahan Nabi kita patuh, arahan suruh tinggal kita tinggalkan, arahan suruh buat kita buatkan. Begitu. Kita habiskan tajuk ini. Dari keterangan di atas, tahulah orang bahawa ingat mati ialah ingat akan hal sebelum dan hal sesudah mati. Sebab mati itu sendiri tidak lama. Bila Bilal gembira akan mati kerana ingat akan hal yang akan ditemuinya sesudah mati. Itulah perbincangan kita pada pagi ini, tuan-tuan rakan-rakan sekalian. Mula-mula kita ingat sebelum mati dan selepas itu kita ingat selepas mati. Selepas mati macam mana kita ingat? Dengan apa yang telah dikhabarkan kepada kita oleh kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dah cerita apa yang akan berlaku setelah kita mati. Nabi kita banyak sabda-sabda Nabi ceritakan tentang keadaan dalam kubur. Kita dah tahu. Jadi sekarang ni di dunia kita tahu apa yang perlu kita bawa ke negeri akhirat. Maka persiapkanlah. Dan kita juga tahu bila kita bawa begini, apa yang akan berlaku selepas kita mati. Begitu. Dalam buku Ruh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyebutkan pada kita bahawa di antara perkara yang perlu kita persiapkan untuk kematian kita dengan membaca surah Al-Mulk. Kerana surah Al-Mulk ini dia akan jadi peguam bela kita ketika kita berada di alam barzakh. Itu Nabi kita cerita keistimewaan
kelebihan membaca surah Al-Mulk. Jadi kita ambil peluang ini. Nabi dah cerita, Nabi dah beritahu khasiat kelebihan surah Al-Mulk. Bacalah. Baca di mana? Sebelum mati. Guna untuk suratul Mulk ini, peranan dia akan ada ketika selepas mati. Ketika kita dalam kubur. Apa peranannya? Dia jadi peguam bela kita. InsyaAllah tuan-tuan, rakan-rakan sekalian. Oleh itu, masa dah sampai. Saya kira memadai lebih kurang 50 minit atau 55 minit. Memadai untuk kuliah kita pada pagi ini. InsyaAllah, mudah-mudahan sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah sembuhkan semua sahabat-sahabat kita yang sakit apa sekalipun, terutama COVID-19. Dan juga kita mohon dengan Allah supaya Allah Allah hindarkan penyakit COVID-19 ini daripada bumi kita dan seluruh dunia, terutama tempat-tempat negeri-negeri orang Islam. Dan keadaan kita di Malaysia ni sekarang ni makin lama makin meningkat, makin lama makin meningkat. Semuanya adalah untuk teguran kepada kita semua supaya kita jangan jauh daripada Allah, dekatlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Penyakit itu datang daripada Allah. Kita tahu canggih macam mana pun dunia kita terokai sekarang, langsung tak boleh kita manfaatkan untuk mengurangkan bilangan orang kena COVID-19 ini. Semuanya ketentuan Allah. Otak kita yang buat alat-alat canggih, alat-alat perubatan yang canggih langsung tak boleh membantu. Supaya kita ambil pengajaran keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian datang seperti COVID-19 ini adalah untuk mengingatkan kita. Ia ibarat seperti bonggol di taman-taman perumahan. Bila kita tengah laju, takut kita terlanggar orang, terlanggar anak-anak yang sedang bermain. Tiba-tiba depan ada bonggol, kita break, maka kita dapat perlahankan. Dengan ujian itu, orang yang lupa pada Allah, dia jadi ingat pada Allah. Itulah fungsi ujian antaranya. Sekadar itu tuan-tuan rakan-rakan sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.